La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada hari ini, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur pada Allah. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang pemilik syafaat. Ya, satu perkataan yang selalu kita dengar, iaitu syafaat, syafaat. Kadang-kadang kita tak faham apa syafaat. Kadang-kadang kita sebut dalam kawan-kawan kita, bahasa kawan-kawan kita, tumpang syafaat. Cantik kereta kamu, Din. Mana kereta aku? Kereta menantu aku ni numpang syafaat je, kata dia. Numpang syafaat tu maknanya, faham kita di kampung-kampung ni tuan-tuan, menumpang orang punya, istilahnya menumpang syafaat. Persoalannya ialah syafaat yang kita bincangkan, yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, umpamanya di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Allah Ta'ala menjelaskan secara terus terang, kata Allah, Qulillahi syafa'atu jami'a, lahul mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Allah Ta'ala kata apa? Qul lillahi syafa'ah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahawa syafaat ini adalah hak milik Allah. Hak milik Tuhan syafaat ni. Dan kata Allah lagi, lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kata Allah, thumma ilaihi turja'un. Dan kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Ada 3 perkara yang disebut oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 44. Pertama, Qul, wahai Muhammad, Qul, katakan kepada umat kamu, lillahi syafa'atu jami'ah, kepada Allah lah semua syafaat itu hak Tuhan. Hak mutlak Tuhan. Allah nak beri, Allah tak nak beri, izin kepada sesiapa yang diberikan izin untuk memberi syafaat, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kata Allah, lahu mulkus samawati wal ard. Dan kepada Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ketiga, thumma ilaihi turja'un. Kemudian semuanya kamu ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup hebat tuan-tuan bila kita faham betul-betul ayat ini. Pertama, pertolongan di hari kiamat, syafaat di hari kiamat, kebaikan di hari kiamat, siapa pemilik dia? Pemiliknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut di dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang berkuasa pada hari pembalasan. Yang berkuasa pada hari kiamat ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah tahu bahawa yang berkuasa pada hari itu ialah Allah, kenapa hati kita ni tuan-tuan masih ragu-ragu dengan Tuhan? Kenapa hati kita sekarang ni tuan-tuan masih tak puas hati dengan Tuhan? Ada orang yang ragu-ragu dengan Tuhan. Bila dia berdoa, dia kata, saya ni dah tak larat nak berdoa dah ustaz. Tuhan tak makbul. Tuhan ni dengar dah ustaz. Dia boleh cakap, Tuhan ni dengar dah ustaz. Tuhan tu maha mendengar makcik. Tuhan maha mendengar. Habis tu kalau dia mendengar, kenapa dia tak dengar permintaan makcik? Oi, makcik, Tuhan tu Allah. Allah tu Tuhan kita. Kalau Tuhan mesti mendengar cakap yang minta. Sekarang siapa yang Tuhan, siapa hamba? Kita ni hamba, Allah tu Tuhan kita.
bila hamba minta, terpulang kepada Tuan, nak bagi tak bagi. Kalau kita minta, bagilah. Sekarang siapa yang Tuan? Kita pula Tuan, Tuhan tu pula hamba. Kan terbalik tu. Itu nombor satu. Makcik ni kadang-kadang tak apa nak faham. Kalau kita faham bahawa yang boleh tolong kita ialah Allah. Kalau sekarang Allah tak tolong kau di dalam dunia, ada sebab, ada cara, ada sebab yang kau boleh perbetulkan. Kenapa Allah tidak menolong kita di dalam dunia ni? Jangan kata Allah tak tolong. Allah tolong, tapi kadang-kadang kita tak sedar. Saya dah minta, kenapa Allah tak makbulkan Ustaz? Allah tak makbul tu mungkin sebab Allah sayang pada engkau. Allah nak engkau terus ingat pada Allah. Sebab bila Allah makbulkan permintaan kau, Allah Maha mengetahui. Engkau akan lupa kepada Allah. Sebab tu Allah tak bagi. Sebab pertama. Sebab yang kedua, kadang-kadang Allah kita rasa Allah tak tolong kita. Bukan. Allah nak kekal supaya kita ni ingat Allah. Kerana manusia bila di dalam susah, dia akan ingat Allah. Dia akan sebut Allah. Berbeza waktu dia senang. Ni tuan-tuan tengok saya duduk atas kursi ni. Sehat. Cuba sakit. Sakit dan bangun daripada kursi. Apa yang dia sebut? Abang, bangun bang. Allah. Allah. Nampak tak? Orang sakit nak bangun daripada kursi. Allah. Orang sakit nak duduk atas kursi. Allah. Allah. Nampak? Mana ada orang sakit sebut benda lain? Dia akan sebut Allah. Nak masuk bilik air, Allah. Keluar bilik air, Allah. Nak makan ubat, Allah. Kadang-kadang duduk tak atas katil tu pun Allah panjang. Isteri dia kata, amboi, waktu sihat jarang sebut Allah. Dah sakit ni banyak pula sebut Allah ya. Allah, lagi panjang tuan. Isteri beletir lagi panjang dia sebut Allah aja. Sebab itu Allah Ta'ala ni, dia suruh kita berubah dalam dunia ni. Berubah supaya jadi baik. Pertolongan Allah akan datang. In tansurullah yansurkum. Tetapi bila sampai di hari kiamat, pertolongan apa tuan-tuan? Kita nak berubah apa di hari kiamat? Dalam dunia kita boleh taubat. Dalam dunia kita boleh perbaiki amalan. Dalam dunia boleh kita minta ampun. Dalam dunia boleh kita bayar balik orang yang hutang ke apa benda yang kita buat zalim pada orang. Tapi di hari kiamat ialah yaumul jaza, hari pembalasan. Hari itu nak taubat. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Tak guna lagi taubat kamu. Tolonglah hantar kejap nak wakaf masjid, kata dia. Masjid pun dah tak ada makna. Masa dia orang buat pelancaran wakaf hari itu buat bodoh. Tapi bila sampai di hari kiamat, mudah-mudahan wakaf tu boleh tolong kau di hari kiamat. Tengok-tengok tak ada. Aduh, silap aku tak wakaf hari itu. Aduh. Allah, hantarlah balik. Tak boleh balik. Tak boleh balik lah. Boleh tak minta tolong pada orang? Tuan Nazir orang masjid, bagilah pahala pada Mak Ngah sikit. Tuan Nazir jawab, aku pun nak pakai. Tak jumpa pun Tuan Nazir. Boleh kita minta tolong pada suami kita. Abang, tolonglah abang. Itu janji hidup semati. Susah senang bersama. Kan dah janji hari itu. Bagilah pahala awak sikit. Tak ada pasal. Masa itu tak ada siapa yang boleh menolong siapa. Melainkan kata Allah, syafaat. Syafaat itu datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada siapa? Kata Allah dalam hadis yang lain, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, pada 3. Para malaikat akan dapat. Para rasul akan dapat. Orang yang beriman akan diberikan keistimewaan untuk diberikan syafaat, bantuan, pertolongan di hari kiamat. Malaikat doakan pada kita di hari kiamat. Nabi Muhammad doakan pada kita di hari kiamat. Orang yang beriman pun boleh berdoakan pada kita di hari kiamat. Tetapi kata Allah, man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Semuanya itu terikat dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, Allah Taala sebut kepada kita ni, syafaat yang nak tolong kita di hari kiamat, hak dia keseluruhan dia.
Jadi, bagaimana kita nak meraih syafaat di hari kiamat? Jagalah Allah. Macam mana Ustaz nak jaga Allah? Allah tu kan maha kuat. Takkan kami yang lemah nak jaga Allah? Bukan macam tu, Kak. Nabi sebut, ihfazillah, yahfazka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga apa? Pertama, jaga tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang yang mengucapkan kalimah tayyibah ini, ikhlas daripada hati, terbit daripada hati, orang ni boleh dapat syafaat daripada Allah, boleh dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan dia, berapa ramai yang jaga akidah? Berapa ramai yang jaga akidah? Dia semayang, dia jawab lawangan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab. Tapi bila tanya pada dia tentang Nabi Muhammad, berapa kali abang selawat pada Nabi Muhammad? Dia gelak jawapan dia. Orang tanya, berapa kali abang selawat pada Rasulullah? Nak selawat tak nak. Kadang-kadang kita ni lepas habis semayang setengah masjid dan surau, dia bangun, dia bersalam. Sallallahu ala Muhammad. Pun ada orang cakap, apa selawat-selawat ni? Apa buat-buat macam ni? Tak payahlah, kata dia. Kan itu ucapan selawat. Bukankah itu ucapan bila kau salam itu menggugurkan dosa kau? Tah itulah benda yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Kenapa tak nak buat? Bukannya susah. Sikit-sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu susah nak disebut. Menyanyi senang pula. Tua-tua menyanyi. Elok menyanyi. Opah-opah menyanyi, atuk-atuk menyanyi, duduk kedai karaoke di lembah sungai nan indah. Boleh pula menyanyi. Bila suruh selawat, apa salahnya akak-akak yang mana ada cucu, yang mana ada anak, selawat. Salatullah, salamullah. Dapat pahala. Jom tuan-tuan, kita selawat sama-sama tuan-tuan. 1, 2, mula. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Yang kedua, kita menjaga kalimah tayyibah tadi. La ilaha illallah, jangan syirik kepada Allah. Kalau nak dapat syafaat di hari kiamat, jangan syirik pada Allah. Kita bila lahir anak, la ilaha illallah. Bila kita ni dapat saja anak, kita pun ada la ilaha illallah, azan dan iqamah. Saat lagi kita kalau kita tengok orang buat benda betul-betul, la ilaha illallah. Bagus dah. Tapi berapa ramai yang jaga kalimah la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah pada Engkau ya Allah kami sembah, pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kita minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah sampai bila? Ada orang yang duk doa, tak dapat juga. Tak sihat juga. Lalah pergi menengok dalam mangkuk. Tadi awak kata pada Allah engkau minta tolong. Sekarang kau minta tolong pada siapa? Tok Mo, tolong tengok Tok Mo.
Ada tak orang yang khianatkan kedai saya? Sekarang ni kedai saya dah 3 bulan tak masuk dia orang. Tak ada siapa yang datang. Tu pun tengok Tok Mo. Apa? Ada orang tutup ni, tak nampak ni. Ya ke? Siapa orang dia? Orang kedai sebelah. Tak pasal-pasal bergaduh dengan jiran sebelah tu pula. Engkau kata tiada Tuhan melainkan Allah. Yang mengetahui benda yang gaib hanyalah Allah. Kenapa engkau percaya mangkuk? Kenapa kau percaya telekan? Kenapa kau percaya pada tenungan? Kenapa kau percaya pada benda-benda ini? Tak selesai lagi. Kalau kau nak syafaat di hari kiamat, jaga Allah. Maksud jaga Allah ialah jaga tauhid engkau nombor 1. Nombor 2, bagaimana yang dikatakan menjaga Allah? Supaya kita boleh dapat syafaat di hari kiamat. Menjaga hukum-hukum yang telah difardukan oleh Allah kepada kita di dunia ni. Yang ketiga tuan-tuan, menjaga hak-hak Allah apa dia? Menjaga jangan sampai orang hina agama Allah. Orang hina Islam, orang hina Allah Ta'ala. Tetap menjaga dia. Maka orang ni insya-Allah mudah-mudahan dia mendapat syafaat. Allah izinkan Nabi memberikan syafaat kepada kita. Yang kedua tuan-tuan yang kita kena faham daripada syafaat, sudah pastilah. Syafaat yang istimewa sekali, syafaatul uzma. Yang diberikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita rindu-rindukan. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain ni tuan-tuan, Allah Taala tanya, kamu nak pakai tak kekhususan pada kamu, keistimewaan kepada kamu di dunia? Wahai Nabi, wahai Rasul, boleh pilih. Semua Nabi-Nabi ni tuan-tuan dah berdoa kepada Allah. Dah berdoa kepada Allah ketika mereka masih hidup. Mereka nak tolong umat mereka atau ada permintaan di dunia. Nabi-Nabi ni dah pakai dah permintaan yang diberikan kepada Nabi tadi. Melainkan Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, sekarang diberi pilihan pada kamu. Adakah kamu nak diberikan keistimewaan supaya umat kamu setengahnya masuk syurga, ataupun kamu nak simpan permintaan ini khusus untuk kamu pakai di hari kiamat? Rasulullah kata, aku ambil yang nombor 2. Aku nak simpan doa ni di hari kiamat. Sebab lagi banyak orang yang dapat manfaat daripada syafaat aku di hari kiamat. Inilah tuan-tuan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kita bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita tak kenal pun Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ni, waktu nak meninggal, ingat pada kita. Waktu baginda hidup, baginda ingat kepada kita. Waktu baginda awal-awal dibangkitkan di hari kiamat, yang pertama dia sebut, aina ummati, di mana umatku? Sentiasa kita ni tuan-tuan, dalam hati, dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak dapat syafaat daripada Rasulullah? Kalau Rasulullah tu jauh daripada kita. Rasulullah tunggu kita tuan-tuan di hari kiamat. Berbagai bentuk bantuan yang Rasulullah doa kepada kita. Yang pertama apa dia? Pertama Rasulullah tunggu kita di padang mahsyar nanti. Di mana? Di telaga Kautsar. Diambilnya air, diberinya minum pada kita tuan-tuan. Diberinya minum, siapa yang dapat minum daripada telaga Kautsar, dia takkan dahaga sampai bila-bila di hari kiamat. Tuan-tuan tengok bintang di langit. Gelas Rasulullah punya telaga tu tuan-tuan lebih banyak daripada bintang di langit. Ada orang yang bila nak sampai pada telaga Kautsar, malaikat ambil campak jauh-jauh. Rasulullah tanya, itu kan umat aku, kenapa? Selepas kewafatan kamu, wahai Muhammad, mereka banyak melakukan perkara yang bid'ah, tak layak dapat. Subhanallah, bayangkan tuan-tuan. Sebab tu kalau kita sayang pada Nabi Muhammad, sayang betul-betul. Ustaz, bagaimana nak dapat supaya saya boleh dapat telaga Kautsar, ya Ustaz? Allah, banyakkan bersedekah ketika kau hidup dalam dunia. Banyakkan bagi makan. Nabi sebutkan, wa at'imut ta'am. Berikan makan pada orang. Saya tengok hari ni kita buat program ni, ada jamuan Tuan Imam ya. Masya Allah, agak-agak cukup dah.
Kalau semua tak ambil cukup, masya-Allah tuan. La ilaha illallah tuan-tuan. Masya-Allah, orang sedekah hari ni punya program ni orang buat kenuri. Mudah-mudahan dapat minum telaga Kausar. Ustaz, saya pun nak dapat juga telaga Kausar Ustaz. Tapi makcik tak ada lah mampu nak bayar makan ramai-ramai ni Ustaz. Oh, makcik tak ada duit. Ramai benar ni Ustaz. Oh, kalau begitu makcik, jangan sponsor sekarang. Ramai. Makcik sponsor selepas mayang subuh. Ya benar faham? Tak faham sudah tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang seterusnya Rasulullah menunggu di mana? Di Nun. Neraca. Di neraca mizan waktu kita ditimbang. Nabi tunggu di situ untuk kita tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat syafaat kita ni. Sehingga dalam riwayat menyebutkan baginda ambil serban baginda tu letak di bahagian belah kanan. Supaya berat kita sebelah kanan. Kalau timbangan tu sama. Rasulullah punya sayang pada kita tuan-tuan. Kemudian Rasulullah tunggu lagi di mana? Di titian Sirat. Bila duduk di titian Sirat, nak lalu titian Sirat yang begitu halus, Nabi duduk di hujungnya, salim, salim, selamatlah kamu, selamatlah kamu. Nabi Muhammad sampai berdoa macam itu. Punya nak tolong. Padahal Rasulullah ni tuan-tuan dah boleh masuk syurga dah. Tapi tetap dia doakan pada kita. Rasulullah tu dah boleh masuk syurga dah pun. Lantaklah kau orang. Dulu cakap degil. Dulu tak nak dengar cakap. Orang kata sembahyang jemaah tak nak. Orang kata jangan putus silaturahim, nak putus juga. Orang kata sedekah tak nak. Sekarang. Tapi Nabi tak cakap macam itu. Nabi duduk di hujung titian. Selamatkanlah umatku ya Allah. Selamatkanlah dia ya Allah. Doa lagi. Sampai pada satu kemuncak tuan-tuan. Bila dah tak tahan kita ni. Tuan-tuan duduk sempit-sempit macam ini. Tapi masih lagi di kapet. Berhimpit-himpit peha sekarang ni. Tapi masih lagi di kapet. Di atas ada kipas. Di tepi ada aircon. Yang kita duduk dalam masjid berhimpit-himpit sekarang ni. Tuan-tuan jangan bayangkan macam ni gamaknya di Padang Mahsyar ya. Oh, tak ada makna tuan-tuan. Di Padang Mahsyar ini gambaran dia apa? Orang pijak kita, kita pijak orang. Kita tak tahu pun siapa yang di bawah. Satu. Belum masuk lagi cerita matahari sejengkal di kepala ni. Belum masuk lagi dahaganya. Belum masuk lagi peluh yang sampai ke hidungnya. Belum masuk lagi duduk pula dengan orang yang perutnya besar. Orang yang kemaluan dia yang terbakar. Orang yang busuk, yang keluar nanah, yang macam-macam, yang jalan mengheret, yang jalan dalam keadaan dimasukkan besi daripada mulut, keluar daripada lubang punggungnya, dilempar oleh para malaikat, duduk sekali, nak tunggu dihisap di hari kiamat. Bila giliran ni, bila giliran ni, bila giliran ni, tak ada siapakah yang boleh tolong kita? Tak ada siapakah yang boleh tolong kita? Jom kita pakat. Pakat apa? Cari orang yang boleh tolong kita. Siapa? Kita cari Nabi Adam. Bukankah dia Nabi yang pertama? Dia mesti tolong kita. Ramai-ramai cari Nabi Adam. Dam, ni bahasa kita lah. Dam, tolong Nabi Adam. Kami dah tak tahan. Tolonglah, tolonglah wahai Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku nak tolong apa? Aku malu jumpa Tuhan. Allah kata dekat aku, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampir pada pokok ni. Aku tak boleh tolong kau. Kau carilah nabi lain. Nabi Adam. Cari Nabi Nuh pula. Nuh, tolonglah wahai Nabi Nuh. Engkau umur yang panjang, beribadat yang lama wahai Nuh. Nuh kata, Allah, aku pun ada masalah, aku malu jumpa Tuhan.
Dulu aku pernah minta doa pada anak aku. Sedangkan anak tu lawan aku. Anak aku tu kufur pada Allah. Aku minta Allah ampunkan. Aku malu, aku silap. Janganlah jumpa aku pergi jumpalah Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim pula. Ibrahim, tolong kami ya Ibrahim. Kami dah tak tahan, cepatkanlah hisab kami. Nabi Ibrahim kata, Allah, minta maaf lah. Aku malu nak minta pada Tuhan. Aku malu. Tuan-tuan tahu Nabi Ibrahim malu sebab apa? 3 kali. 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Dengan sebab tu dia malu jumpa Tuhan. Takut Allah soal dia. Hai, Nabi pun berbohong Ustaz. Satu hari raja dia kata, wahai kaumku, besok kita akan pergi sembah Dewa Matahari. Semua kena pergi. Tak ada excuse. Nabi Ibrahim kata, macam mana aku ni, aku tak nak pergi ni. Apa alasan aku ni? Nabi Ibrahim mengadu sakit pada kawan-kawan dia. Aku ni sakit. Aku tak boleh pergi. Kalau aku sakit kan berjangkit pada semua orang pula. Padahal dia bukan sakit pun. Dia kata dia sakit supaya orang tak bawa dia pergi. Orang takut dengan penyakit dia. Maka selamat dia. Alhamdulillah. Aku tak payah sembah matahari. Bila dia duduk di seorang-seorang dia dalam kuil tu tuan-tuan. Dia tengok banyak gila tokong ni. Apa dia buat? Dia ambilnya kapak. Dipecahkan seluruh patung-patung berhala ni. Dan tinggal yang paling besar. Diletakkan kapak tu pula di celah patung yang paling besar. Bila Raja Namrud balik, habis berhala-berhala dia pecah. Siapa yang buat? Kita kan semua pergi sembah matahari. Siapa yang buat? Tuanku, yang tak ikut kita Ibrahim seorang je. Panggil dia. Ibrahim, kamukah yang buat? Tidak. Jangan bohong. Kamu seorang je yang tinggal. Tidak. Saya tak buat. Habis tu siapa yang buat? Siapa yang pegang kapak dia? Cuma tengok patung yang besar tu. Dia yang pegang kapak, dia lah yang buat. Gila kamu Ibrahim. Mana boleh dia yang keras pecahkan yang ni? Kalau gitu semua orang gila lah sembah dia. Nampak? Dia berbohong sebab nak mengajar orang. Salah tak? Tak salah bohong dia. Nak menyelamatkan akidah, nak mengajar kepada orang tu bukan bohong. Malu macam tu tuan-tuan. Bohong macam tu. Nabi Ibrahim malu jumpa Tuhan. Tuan-tuan berapa kali berbohong? Tak malu ke jumpa Tuhan? Nabi Ibrahim pun malu jumpa Allah. Padahal bohongnya tak salah. Bayangkan kalau kita berbohong pada benda salah. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku tak boleh. Jumpa Nabi Isa. Aku tak boleh. Cubalah kau orang tanya Nabi Muhammad. Manusia berbondong-bondong jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami ya Rasulullah. Kami dah tak tahan. Apa yang kamu nak? Tolonglah cepatkan hisab kami ya Rasulullah. Mintalah pada Allah. Di situlah Nabi Muhammad sujud pada Allah. Di hari kiamat dia masih letakkan dahinya, kepalanya bawah, tunduk sujud. Allah kata, irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala engkau. Hari ini bukan hari untuk kau sujud pada aku. Bukan hari nak buat ibadat. Apa sebab? Yang kau tunduk-tunduk ni? Tuhan, di belakang saya ni, umat ni, mereka dah tak tahan dengan lamanya tunggu di padang mahsyar. Boleh tak cepatkan hisab mereka, ya Allah. Masukkan mereka dalam syurga, ya Allah. Satu-satunya Nabi yang tolong kita. Yang minta rekomen kepada Allah. Yang memberikan syafaat kepada kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hari ni ada orang cakap Nabi Muhammad tu jahat. Sebab meninggalkan isteri dia di rumah dan Nabi Muhammad duduk dalam gua Hira. Nabi yang dia kata jahat itulah Nabi yang nak bagi syafaat pada dia. Dia tuduh Nabi ni tak bertanggungjawab sebab tinggalkan Khadijah di rumah. Nabi duduk dalam gua Hira. Sampai hati orang cakap macam itu. Yang seterusnya, apa lagi yang boleh berikan syafaat kepada kita Ustaz dengan izin Allah? Jawapannya daripada Al-Quran. Ni tuan-tuan, Al-Quran ni, siapa yang baca dia, Quran ini akan datang di hari kiamat membawa syafaat kepada dia. Soalan dia, antara Al-Quran dengan WhatsApp, mana yang paling banyak dibaca?
Antara Al-Quran dengan Facebook, yang mana mata ni rajin ditatap? Orang yang baca Quran tuan-tuan jarang mata dia rosak. Tapi orang yang duk tengok Facebook tiap-tiap hari confirm rosak mata. Tuan-tuan pergi ke hospital, mata rosak. Doktor tanya, selalu ke tengok Facebook ke handphone ke? Tak tahulah budak ni ustaz ni doktor tak pernah berenggang dengan handphone. Itu je matanya dah kering sekarang ni. Sebab terlalu lama tengok kepada benda yang bercahaya. Rosak dah mata anak makcik ni. Ada tak mak dia cakap, tak tahulah doktor tiap-tiap hari baca Quran tu yang rosak mata tu. Ada mak cakap macam itu tuan-tuan. Tak ada. Al-Quran tu kan ubat. Di hari kiamat dia adalah pembawa syafaat kepada kita. Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Al-Quran itu pembawa syafaat kepada kita di mana? Di dunia ni pun dia dah boleh tolong kita dah. Sampai di hari kiamat, sebab dia adalah kalamullah, kalamullah. Jadi lepas ni kita duduk di masjid ke, di surau ke tuan-tuan, di rumah ke, di mana ke, teman kita ialah Al-Quran. Kuliah maghrib tak ada, ambil Quran, baca. Jangan nyembang. Ini duduk kaki lima, masjid nyembang. Yelah. Yelah, nampak tak? Yelah apa? Boleh simpan tak benda ni? Baca Quran. Akak-akak nak tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran, waktu senggang baca Quran. Dia akan jadi syafaat. Adik-adik, tak ada faedahnya naik basikal lajak adik oi. Tengah duk basikal lajak tu, lembu lintah. Nak break tak ada. Basikal lajak break dia break ho. Lembu lintah. Ho. Itu nama dia ho. La ilaha illallah. Jom kita baca Quran. Bila kita baca Quran, bila kita faham kepada Quran, insya-Allah Quran ni akan jadikan kita ni dapat syafaat di hari kiamat. Siapa lagi yang boleh memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah? Puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dah hampir dah dengan puasa. Berapa ramai yang duduk menung, rasanya baru je puasa, sudah datang balik puasa ni. Damon ni silap kalender ke kata dia. Silap kalender dia kata tuan-tuan. Masam muka dia. Datanglah pula. Aduh. Kenapa masam? Yalah lapar. 24 jam tak makan ke? Tak adalah tak makan. Maghrib boleh makan dah. Habis tu sahur. Ada sahur. Kemudian kau puasalah. Nanti bila maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanlah. Tak adanya orang mati sebab puasa. Yang mati banyak sebab makan. Kenapa tak nak puasa sedangkan dia pembawa syafaat kepada kita di hari kiamat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang puasa, saya nak nasihatkan pada tuan-tuan. Bila sebut puasa ni, puasalah dengan ikhlas. Kerana puasa inilah yang akan menolong kita. Bukan puasa sebab mak datang. Bukan sebab pak mentua datang. Mak, saya seronok mak datang, mak. Kenapa? Suami saya tu kalau mak tak datang, apa bukannya puasa, mak. Mak datang baru dia puasa. Mak dia jawab, aku pun seronok datang sini. Baru bapak kamu puasa. Di rumah tak puasa. Elok menantu dengan pak mentua pergi naik motor, pergi buka puasa kat masjid. Elok tuan-tuan. Tak puasa menantu dengan mentua tu. Puasalah dengan ikhlas. Ada orang puasa sebab nak diet. Saya seronok tau puasa ni sebab kan badan saya pun dah besar sikit lah.
Mudah-mudahan puasa ni dapat menguruskan saya kan, nampak? Puasa kerana Allah. Kalau nak rasa bahawa puasa ni nak tolong kita. Bayangkan tuan-tuan, makanan banyak, tak boleh makan. Minuman sedap-sedap, belum boleh makan. Isteri cantik di rumah, jangan disentuh di siang hari. Suami segak, jangan buat apa-apa di siang hari. Tak boleh buat ni tuan-tuan ni. Padahal benda-benda ni halal. Kenapa kita tak buat? Sebab ni puasa. Kata Allah, disebabkan orang ini berpuasa kerana aku, mereka layak mendapat syafaat daripada aku. Kita jadikan Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Sebab mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Mungkin. Puasalah dengan penuh imanan wahtisaban. Penuh keimanan dan pengharapan pada Allah. Buatlah amalan-amalan sunat yang lain termasuk bersedekah. Jangan kedekut sangat. Kalau rasa nak dapat syafaat di hari kiamat, kadang-kadang berkira sangat. Ada orang yang sedekah, tanya pula. Habis sembahyang tarawih, dia tanya jemaah. Macam buka puasa tadi, sedap? Okey, lauk dia sedap. Saya punya murid tu. Lah. Saya memang tengok macam semalam tak sedap kan. Saya lagi bagus kan. Habis pahala kak. Sembahyang kerana Allah. Begitu juga sembahyang yang lain-lain. Sembahyang tarawih kerana Allah. Jangan nak lawan masjid hujung. Nak lawan dia orang sana 20, habis 9.30. Kalau boleh kita 20 rakaat, habis 9 suku. Hoi, 20 rakaat 7 minit, bayangkan. Tuan-tuan nak balik rumah awal bulan Ramadan ni, nak buat apa? Nak makan kerang rebus je pun. Nak habiskan laksa yang beli kat pasar Ramadan je pun. Lebih baik solat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu bertaubat kepada Allah. Sebab Allah sediakan kepada kamu syurga yang seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan tengok dalam masjid hari ini. Yang mana datang lambat, luar. Dalam penuh, minta maaf, lambat, luar. Penuh, dalam penuh. Agak-agak di hari kiamat ada tak malaikat cakap macam itu? Syurga penuh, sorry, lambat, luar. Agak-agak malaikat tunggu kat pintu syurga macam itu. Makcik minta maaf, syurga penuh. Makcik lambat sangat. Makcik dari kapal. Jauh anak oi. Makcik faham tak syurga penuh makcik? Habis tu kalau syurga tak boleh masuk, makcik nak ke mana? Neraka banyak kosong makcik. Dialog tu tak ada kak. Dialog tu tak ada. Di dunia ada. Kalau begitu, jom kita meraih syafaat. Kita pelihara tauhid kita. Kita pelihara iman kita. Kita pelihara niat kita. Kita mohon pada Allah berikan syafaat kepada kita. Banyakkan selawat ke atas Nabi. Ikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak lupa pada kita Nabi Muhammad. Ingat pada kita. Sebut nama kita. Sebab kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Allah dapat syurga. Cinta pada Nabi Muhammad dapat syurga. Cinta pada Allah mudah-mudahan dapat syafaat. Cinta pada Nabi dapat syafaat. Cinta pada Quran dapat syafaat. Cinta pada puasa dapat syafaat. Jomlah tuan-tuan kita mencari cinta yang sejati. Sebab hari ini orang cari cinta yang berpura-pura, yang tak boleh bantu kita pun di hari kiamat. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi SAW mengajar kita supaya kita seimbang dalam beribadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi bagi tahu inna hadzal din yusr, bahawa agama ini sesungguhnya itu mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang berlaku ataupun berlebih-lebihan dalam beragama melainkan dia akan tewas. Maksudnya Nabi SAW nak ajar kepada kita, dalam kita mencari dunia, dalam kita mencari akhirat, kita kena seimbangkan keduanya. Janganlah kita berlebihan. Contohnya kita solat sepanjang hari sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada keluarga. Janganlah pula kita berpuasa sepanjang hari kita tak berbuka sehingga kita memudaratkan diri kita. Tetapi dalam kita nak beramal, kita jangan lupakan nasib kita di dunia, dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagian kamu di akhirat, nak beramal buatlah. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Maksudnya jangan lupakan urusan, janganlah sampai kita rasa kita nak beribadah sampai kita tak kerja ataupun kita abaikan tuntutan hak-hak yang diperlukan oleh orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Dengan syarat bila kita cari dunia itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baik kepada orang lain sebagaimana Allah buat baik kepada kamu, kongsi dengan mereka, bantu mereka sebagaimana Allah berikan kepada kamu nikmat tersebut. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, janganlah kacau orang lain, janganlah buat melanggar perintah Allah, janganlah menzalimi hak orang lain. Insya-Allah hidup kita akan lebih seimbang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna. فتب علينا